Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alus sabra idza sahla. Amin amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua murid 3 LP dan Ustaz 3 Excellent. Ustaz harap semua dalam sihat. Okey. Pada kali ini kita akan belajar untuk sesi kedua ni bidang jawi. Kali ini kita akan belajar imbuhan apitan. Sebelumnya kita sudah belajar imbuhan akhiran. Imbuhan akhiran ni imbuhan yang ditambah di hujung perkataan. Okey, dan kata dasar. Imbuhan apitan ini pula imbuhan yang ditambah di depan dengan juga di belakang. Kata dasar tu. Maksudnya diapit. Tu dipanggil apitan. Diapit. Kata dasar dekat tengah. Ditambah imbuhan di depan dan di belakang. Okey. Rujuk kepada nota bimbingan yang Ustaz bagi dalam WhatsApp. Okey. Ada banyak jenis imbuhan apitan. Imbuhan apitan yang pertama yang akan kita belajar pada ni, imbuhan apitan yang pertama iaitu imbuhan apitan dikan dan juga bernun. Maksudnya ber ni, dia nun ni ada huruf nun, huruf N di belakang lah. Kalau macam dikan ni huruf D dengan huruf perkataan di dan juga perkataan kan di belakang. Yang imbuhan yang kedua, imbuhan ber di depan dan imbuhan nun di belakang. Ataupun imbuhan N kalau bahasa Melayu. Okey. Contoh perkataan dia, serah. Okey, serah. Kita gunakan imbuhan di kan, dia ditambah imbuhan di, serah dan ditambah kan di belakang. Dia akan jadi diserahkan. Dia akan jadi diserahkan. Huruf dal tak boleh gabungkan dengan huruf sin, jadi dia akan dipisahkan macam ini. Tapi huruf ha boleh digabungkan dengan huruf kaf. Dia digabungkan ha dengan kaf. Digabungkan di sini. Dia akan jadi diserahkan. Maksudnya benda tu telah diserahkan. Contohnya surat ke apa ke. Itu contohlah. Yang kedua, bantal. Bantal. Dia gunakan imbuhan apa? Berkan. Dia tambahkan imbuhan ber di depan dan imbuhan kan di belakang. Dia akan jadi berbantalkan. Berbantalkan. Huruf ra tak boleh gabungkan dengan huruf ba. Jadi dipisahkan ra dengan ba. Huruf lam boleh digabungkan dengan huruf kaf. Jadi digabungkan lam dengan kaf. Dia akan jadi berbantalkan. Berbantalkan. Okey, itu imbuhan yang pertama, bahagian yang pertama iaitu imbuhan dikan dan juga bernun. Okey, boleh faham setakat ni? Okey. Kita masuk imbuhan bahagian yang kedua iaitu imbuhan apitan. Mim dan juga kan. Meng dan juga kan dan juga pen dan juga an. Okey, sekali lagi kan, meng kan, pen an. Tu dia. Macam mana tu? Okey, kita tengok contoh. Perkataan kata dasar laku. Laku, dia gunakan perkataan, dia tambahkan imbuhan mim di depan, mim, dan juga imbuhan kan di belakang. Dia akan jadi melakukan. Melakukan. Huruf mim boleh digabungkan dengan huruf lam. Dia akan jadi digabungkan. Dicontoh macam ni lah. Mim gabungkan dengan lam. Manakala huruf waw tak boleh gabungkan dengan huruf kaf. Jadi diasingkan dekat sini. Tu. Diasingkan. Jadi melakukan. Okey. Perkataan yang kedua, hapus. Hapus. Hapus digunakan imbuhan ditambahkan meng dan juga kan di belakang. Digunakan imbuhan tersebut meng dan juga kan. Bila digabungkan dia akan jadi menghapuskan. Menghapuskan. Huruf nga boleh digabungkan dengan huruf ha. Jadi digabungkan mengha. Ni digabungkan nga dengan ha ni. Kemudian sin boleh digabungkan dengan huruf kaf. Dia akan gabungkan je ni. Sin dengan kaf. Jadi menghapuskan. Okey. Boleh faham setakat ni? Dibagi dua imbuhan saja. Mengkan dan juga mengangkan. Pen dengan an ni dia tak bagi contoh. Okey. Itu bahagian yang kedua. Kita masuk pula bahagian yang ketiga
imbuhan apitan ka dengan nun dan juga per dengan nun. Ka dengan nun, per dengan nun. Okey, kita bagi contoh. Hujan. Hujan. Dia tambahkan imbuhan kaf, dia tambah imbuhan ke dan juga nun di belakang. Dia akan jadi kehujanan. Kehujanan. Okey. Kaf boleh digabungkan dengan huruf ha. Dia akan jadi kaf dengan ha ni digabungkan begini. Manakala nun boleh digabungkan dengan nun, dia akan jadi nun. Kehujanan. Okey. Perkataan seterusnya, himpun. Himpun. Himpun dia gunakan perkataan per dan juga nun. Okey, per dengan juga nun. Jadi ia akan jadi perhimpunan. Perhimpunan. Okey. Huruf ra tak boleh gabungkan dengan huruf ha. Jadi dipisahkan ra dengan ha. Asing tak boleh sambung. Nun boleh digabungkan dengan nun. Dia akan digabungkan kat sini. Nun. Jadi perhimpunan. Okey. Jadi ada 3 jenis bahagian yang kita belajar. Jadi maksudnya kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 imbuhan apitan. Okey. Imbuhan apitan yang pertama. Dikan, bernun, mekan, mengkan, penan, kean dan juga kenun, pernun. Itu dia. Ada 7 imbuhan apitan yang kita belajar pada hari ini. Diserahkan maksudnya benda itu telah diserahkan. Berbantalkan maksudnya dia menjadikan sesuatu itu sebagai bantal untuk dia tidur. Okey, contohnya berbantalkan lengan, maksudnya dia tidur atas lengan. Macam tu. Melakukan maksudnya melakukan sesuatu. Menghapuskan sesuatu. Kehujanan maksudnya benda itu terkena kepada hujan, air hujan, kehujanan. Okey. Perhimpunan maksudnya benda berhimpun lah. Okey. Jadi ada 3 imbuhan yang kita belajar, ada 7 jenis imbuhan yang kita belajar pada hari ini. Okey. Terus seterusnya, saya harap kamu faham perkataan imbuhan apitan ni. Imbuhan apitan ni adalah imbuhan yang ada di depan dan juga di belakang, di apit. Itu dipanggil apitan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada lembaran kerja yang Ustaz berikan kepada kamu. Okey. Apa yang kamu kena buat ialah baca dan kenal pasti imbuhan apitan kemudian tulis. Okey. Dia bagi contoh dekat sini nombor 1. Dia gunakan perkataan dilarikan. Dia tambah imbuhan di dengan kan kemudian digabung dekat sini. Okey. Maksudnya kamu kena pasti imbuhan tersebut kemudian kamu gabungkan. Okey. Okey, imbuhan tu kamu boleh ambil daripada di atas nota yang Ustaz bagi tu, sama ada kamu nak letakkan imbuhan yang ini ke, dikan ke, bernun ke, mekan, mengkan, penan, kenun atau pernun. Ada 7 imbuhan kat sini. Kamu boleh rujuk kat sini. Kamu nak letakkan imbuhan apa yang sesuai. Okey? Kita bagi contoh, kita tengok satu persatu. Nombor 2, gugur. Gugur. Imbuhan apa yang sesuai kita nak letakkan gugur ni? Jadi kamu cari dekat sini imbuhan apa yang sesuai. Kemudian contohnya kamu letak perkataan kanun ni. Sesuaikah? Keguguran. Nun. Keguguran. Sesuai dah. Jadi itulah jawapan dia. Keguguran. Jadi kamu letakkan ke. Kemudian kamu tulis nun dekat sini. Kemudian kamu gabungkan. Kamu gabungkan sekali perkataan ni. Kamu letak di depan ni dengan di belakang ni. Gabungkan. Macam ni. Ni perkataan yang telah digabungkan. Dan yang ada imbuhan. Yang ni tak ada imbuhan, kamu letakkan imbuhan, kamu kena letakkan imbuhan di depan dan di belakang, kemudian kamu tulis sama di sini. Jadikan perkataan imbuhan. Okey. Kita bagi contoh, jadi jawapan nombor 2 ialah keguguran. Itu antara imbuhan yang sesuai. Okey, kita masuk yang ketiga. Mula. Perkataan apa yang sesuai? Imbuhan apa? 4. Laku. Imbuhan apa yang sesuai? 5. Hembus. Imbuhan apa yang sesuai? 6. Cerca. Imbuhan apa yang sesuai? 7. Besar. Imbuhan apa yang sesuai? 8. Kembang. Imbuhan apa yang sesuai? Yang ke-9. Sempurna. Imbuhan apa yang sesuai? Dan yang ke-10. Lawan. Imbuhan apa yang sesuai? Jadi
Apa yang kamu kena buat untuk latihan yang latihan ini, letakkan imbuhan di depan dan di belakang, kemudian kamu gabungkan perkataan itu membentuk imbuhan apitan. Okey. Kita harap kamu semua mengenai imbuhan ini, apitan ini. Kita berjumpa lagi di lain masa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.